NCAP punya rating tu. Yang apa? Yang dihantar kepada ujian tu ada bahan tu. Bila dijual tak ada. Masalah kita bukan sahaja nak menyelesaikan masalah dalam rumah. Contohnya daripada mesin basuh sampai kepada aircon dan juga kipas. Yang itu sendiri kita tidak boleh bersaing dengan orang lain. Jadi lagi kan bahan-bahan yang lain yang kita tak boleh nampak. Misalnya dalam segi ubat-ubat di pharmaceutical. Dan perkara ini haruslah boleh nampak. Boleh nampak itu maknanya sehingga kita nampak, bila kita hantar orang yang pandai ini 60%, 80% semua jadi saintis, berubah masyarakat kita ni dia. Kita jadi non-dependent kepada Apple, kepada Samsung. Kita dah tak payah bergantung kepada orang lain, kita lah jadi pengeluar. Isu dia sekarang ini kita masih lagi jadi masyarakat pengguna. Jadi yang kita hantar ramai-ramai pergi belajar sains dan juga teknologi ini, jadi sekarang ni buat apa? Masih lagi menggunakan teknologi orang lain. Sedangkan Korea dah menggunakan semua saintis dia untuk buat bahan-bahan dia, dan dia sekarang ni jadi pengeluar. Bukan saja dia pengeluar, dia jadi satu-satunya negara yang compete pula dengan orang lain yang buat. Jadi sekarang ni bila US buat, dia buat. Apa lagi orang lain buat, dia buat. Jadi sekarang ni driverless kereta itu saja bukan saja perlawanan di antara Tesla motor itu dengan Google. Dah masuk juga kereta-kereta daripada Korea. Sekarang kita ni kan masih lagi bicara soal Proton ni tak boleh naik dia punya tingkap. Kita masih, jadi yang boleh dilihat ini masih lagi tidak memuaskan hati kita kan. Kita ni kalau nanti kalau dah habis kerja, nanti beli kereta, kalian tahu tak? Kalau beli kereta Proton, beli kereta ni, panggil beli kereta Toyota dan juga kereta Honda. Memang ada beza dia sebab itu. Toyota ni, kalau Toyota Vios tu memang dia boleh jual, tak ada masalah. Sebab orang nak beli yang sesuai dengan harga dia supaya dia rasa menang memakai. Apa kita nak jadi nasionalisme? Jadi Mahathir punya Proton yang kita pakai 2 bulan rosak. Jadi rasanya aku fikir mungkin boleh menjawab sedikit daripada unsur itu, sebab seolah-olahnya kita dah bergerak ke arah itu kan, tapi masih lagi kita tidak dapat dilihat dengan visual. Benda itu tidak dapat dirasai. Kecuali kalau kita dah rasa, okey, rumah ni tak ada unsur-unsur Jepun, tak ada unsur-unsur Korea, tak ada unsur-unsur USA. Memang ini made in Malaysia, semua made in Malaysia. Okey, sebab kita dah jadi masyarakat pengeluar dan ekonomi kita itu tidak bergantung kepada orang lain lagi. Isunya ialah daripada segi ekonomi kita masih lagi jadi masyarakat pengguna. Masyarakat pengguna ini ada masalah yang sangat rapat dengan pemikiran feudal. Sebab itu kalau orang beli lori Transformers pun tak ada masalah. Sokong, semua kalau boleh sokong lah ini. Padahal kita tak nampak apa sebab pun. Sebab menjawab tadi kembali soal pendapat itu memang betul, tapi itu peringkat permulaan. Jangan lupa Malaysia merdeka ada berapa tahun. Nah itu persoalan. Kalau peringkat permulaan dari negara mundur baru merdeka, sains dan teknologi memang penting dan kita tidak menafikan. Tapi memang seharusnya sampai ke suatu tahap kita kena memvariasikan kepemimpinan itu. Itu satu. Kemudian yang saya jelaskan itu maksudnya tidak ada keseimbangan. Jadi sehingga kan seperti bidang ini saja yang diagung-agungkan, bidang lain itu dipinggirkan. Itu yang akhirnya menjadi masalah kepada masyarakat hari ini. Nah itu mungkin hal-hal seperti itu yang kita lihat. Bukan saya menafikan sumbangan orang saya, masing-masing ada peranannya. Tapi kebijakan ataupun dasar negara itu dia harus ada keseimbangan tentang hal-hal seperti itu. Orang sains, orang matematik, setiap orang ada peranannya. Tak dapat dinafikan. Tapi kelihatannya kita lihat masalah negara kita dia terlalu menekankan suatu bidang sehingga bidang yang lain itu kurang diberi perhatian. Misalnya masalah sejarah, penting atau tidak untuk negara kita? Tak betul. Jati diri, siapa itu? Sebab itu saya akan kembali kepada soalan jati diri. Dia orang Jepun, orang Korea. Disebabkan jati diri itulah mereka boleh membangkitkan suatu kuasa yang boleh melawan dengan Amerika sekalipun. Dalam hal bukan lawan dengan perang, tapi lawan dengan idea, dengan produk yang lebih baik. Itu satu. Kemudian lagi, kalau masyarakat mereka itu kalau dia belajar di luar, dia balik, dia melokalisasikan ilmu yang dibelajar untuk budaya itu. Yang kita tidak, kita pindah tu semua itu kalau teknologi yang ada di Jerman misalnya atau di Eropah atau di Amerika yang belum tentu sesuai di Malaysia,
kita tidak ada inovasi untuk membudayakan apa yang kita belajar, teknologi dan sebagainya dalam masyarakat kita. Itu yang saya rasa berbeza dengan keadaan di Korea dan Jepun. Saya juga pernah tinggal di Jepun, pernah tinggal di Korea. Jadi saya lihat hal-hal yang sangat berbeza. Kadang-kadang kita lihat idea itu memang asalnya dari Barat, tapi bagaimana orang Jepun, orang Korea ini boleh membawa ilmu itu dan akhirnya transformasikan ilmu itu menjadi budaya dia. Itu yang saya lihat. Mungkin kita belum bergerak ke arah itu. Tapi persoalannya bila? Takkanlah kita nak tunggu 100 tahun, 200 tahun. Jadi betul lah generasi muda yang harus bergerak ke arah itu. Generasi yang kalau sebelum ini cuma membuka jalan dan yang meneruskan seterusnya orang-orang muda seperti ini. Sebagai pelajar sastra juga, apa yang saya belajar, memang kebanyakan masyarakat yang dah maju sekarang ni, contoh masyarakat Eropah, masyarakat Korea dan Jepun, mereka maju sebab mereka pentingkan sastra. Di mana saintis mereka, ahli juruterang mereka, doktor mereka adalah orang-orang yang juga mementingkan sastra. Mereka tidak pecahkan masyarakat sebagai dua, iaitu masyarakat sastra dan masyarakat saintis. Mereka wujudkan individu yang kedua-duanya seimbang. Sebab kita tak nak wujudkan saintis yang pentingkan diri, yang kita kata naluri manusia pentingkan diri sendiri. Dia nak cukupkan diri dia sendiri baru dia tolong orang lain. Sebenarnya musik memang betul itu naluri manusia, tapi kita anggap sekarang fungsi mahasiswa dalam masyarakat, kita boleh belajar apa sahaja khusus, bahasa, kejuruteraan, perubatan. Tapi bila kita kembali kepada masyarakat, kita bukan kembali dengan hanya menjadi doktor, bergaji dan ada shift malam pagi, bukan. Kita kembali macam mana fungsi kita dalam masyarakat itu membantu menggerakkan masyarakat. Jadi masalah yang Syakir kata, kita bukan menolak sains dan teknologi. Malaysia untuk maju, kita memang kena majukan bahagian itu. Tapi dalam masa yang sama, kita kena majukan juga bahagian falsafah dan juga sastra. Sebab kebanyakan kita bukan agung-agungkan yang tapi contoh Revolusi Perancis sendiri, mereka bermula daripada kumpulan mahasiswa yang belajar dan yang mengkaji sastra. Sebab dulu orang-orang elitis adalah orang yang membaca. Tapi sekarang kita tak boleh cakap orang elitis sahaja yang mampu menggerakkan masyarakat. Sebab kita sekarang dah ada banyak peluang. Semua orang boleh belajar, semua orang boleh masuk ke universiti. Kita dah ada, dengan mudahnya boleh Google apa-apa sahaja falsafah, apa-apa sahaja artikel. Jadi kita sekarang ini kita dah tak ada halangan untuk menggerakkan masyarakat. Walaupun kita tak ada pangkat dalam masyarakat. Contoh, kadang-kadang orang kata, apalah aku boleh buat, aku cuma belajar. Ada apa tajaan daripada kerajaan, tak boleh buat ni sebab takut nanti beasiswa digantung. Takut nanti ditarik balik, kena bawa balik ke Malaysia. Sepatutnya bagi saya rasa benda-benda yang tak boleh menghalang kita, bukan untuk mengajar kita menentang, melawan penaja ataupun melawan kerajaan, tapi untuk mengelakkan kita daripada menjadi mahasiswa ataupun anak muda yang hanya melawan. Kalau kita turut je, kita maknanya kita tak ada beza dengan generasi datuk nenek kita. Maknanya Malaysia macam itu. Merdeka lah 200 tahun sekalipun. Kalau kita masih contoh, kita tahu proton itu 2 minggu dah rosak. Tapi kalau kita tulis generasi yang baru masih menurut dan kita tak nak mengubah proton itu,
kita tak berubah, kita tak maju. Belajarlah PhD sampai jurusan A, jurusan C pun sekalipun. Kalau kita kembali ke masyarakat tapi tidak ada rasa ingin berubah sebab kita seorang sudah selesa. Saya rasa Malaysia ataupun mana-mana konteks sekalipun tak akan berubah. Kita akan juga benda yang sama. Saya juga belajar sains sebelum ni. Saya belajar dalam biologi dan saya balik ke Malaysia. Dan saya rasa sangat kecewa dengan kita punya dengan saya kat kita semata golongan yang belajar sains dan engineering. Sangat kecewa juga dan kecewa dengan kita punya usaha yang tak sebenarnya tak menghasilkan banyak sangat benda pun sebab in the end bila saya balik Malaysia, ramainya golongan yang anti-vaksin, ramainya golongan yang tak percaya dinosaur tu wujud, ramainya golongan yang cakap gerhana matahari itu maksudnya pemahaman sains. Kita ramai, Malaysia ramai hantar orang ke luar negara untuk belajar sains, tapi ramainya masyarakat Malaysia yang langsung tak percaya sains. Itu adalah kegagalan kita sendiri. Kita tengok kalau kita pergi ke magazine shop dekat Malaysia, majalah Islamik berpuluh-puluh jenis, majalah saintifik, popular science dalam bahasa Melayu yang boleh kita punya sekolah menengah punya budak boleh baca. Memang dalam Nature dan Discovery dan BBC knowledge itu dah English kan. Maksudnya itu adalah kegagalan daripada kita punya golongan sendiri lah. Macam tadi saya cakap, kita sendiri tak berpentingkan. Saya rasa masanya sudah memang dah lama menuntut untuk pelajar-pelajar sains ini menghasilkan majalah-majalah popular science untuk yang accurate, untuk menghadirkan celik saintifik dalam kita punya masyarakat supaya tak ada banyak sangat. Kita ramai sangat budak sains. Dan ada kita kena ingat yang René Descartes ataupun Descartes dalam tulisan tu adalah seorang ahli matematik kan, dan dia juga orang Perancis dan juga adalah ahli falsafah. Yang kita agung-agungkan kita punya ahli falsafah Islam semua yang nama dia dekat nama College University kat Malaysia adalah both ahli yang sastra yang bidang human science dan juga bidang social science. Bukan maksudnya nak menghasilkan orang yang terjurus pada social science, kita try untuk hasilkan orang yang dapat sintesis Sebenarnya nak kritik agama lain okey, ada lagi? Ustaz, tahu lah apa yang diceritakan oleh Kak awal ni? Apa yang diceritakan oleh awal ni berkenaan dengan saintis yang juga mengambil surat tentang penggunaan falsafah kan, dan dikatakan yang itu adalah penyebab kenapa Perancis maju. Boleh jadi tak juga yang tanda dia sebaliknya, sebab Perancis maju lah, akhirnya lahir orang-orang yang kisah tentang sains dan juga sastra. So,